Okey, so hari ni kita nak sambung tentang ikatan datif. Okey, sebelum ni kita dah tengok ikatan ion, ikatan kovalen. Itu adalah dua jenis ikatan kimia. Kemudian kita ada ikatan hidrogen yang merupakan ikatan antara atom hidrogen dengan atom yang lebih elektronegatif, iaitu contohnya oksigen, nitrogen dan juga fluorin. Okay, dan dalam masa yang sama dia juga membuat ikatan kovalen. Okay, so yang keempat ni kita nak tengok adalah ikatan datif. So apa yang kita akan belajar pada subtopik ni, pastikan di akhir pembelajaran anda boleh menjelaskan dengan contoh bagaimana pembentukan ikatan datif. So kalau kita tengok pada ilustrasi gambar rajah atom ni, okay, yang pertama ni kita ada, ini adalah ion hidrogen. Okay, ion hidrogen. Okay, ini ion hidrogen. Ion hidrogen tak mempunyai elektron. Okay, sebab kenapa ion hidrogen tak punya elektron? Kita tahu susunan elektron atom hidrogen. Okay, susunan elektron atom hidrogen adalah 1. Okay, bila dia jadi H positif ni, maksudnya dia telah membebaskan satu elektron. Okay, elektronnya telah dibebaskan, so dia akan membentuk ion hidrogen, di mana ion hidrogen tidak ada elektron. Okey, dan juga amonia. Okey, ini amonia. Okey, amonia ini telah membuat ikatan kovalen antara nitrogen dengan hidrogen, dan amonia mempunyai sepasang elektron untuk dikongsi. Okay, kalau saya lukis dia punya gambar rajah struktur Lewis, dia akan jadi macam ni. So nitrogen terikat dengan hidrogen. Okey, nitrogen yang kedua, ini hidrogen. Okey, ini pun ada hidrogen. So di sini nitrogen mempunyai 5 elektron valence kerana susunan elektron nitrogen adalah 2, 8, 5. Okay, ini untuk nitrogen. Dia ada 5 elektron valence. Di sini dia baru ada, saya tunjuk sikit. Ini 1, 2, 3. So dia ada 4 dan 5 lah. So ini yang dikatakan nitrogen ni dia kata saya masih mempunyai sepasang elektron untuk dikongsi. Ni dia kata saya ada sepasang elektron untuk dikongsi. Jadi apabila berlakunya ikatan datif, okay, nitrogen akan menyumbang elektron untuk dikongsi, tetapi ion hidrogen tidak ada elektron. Jadi untuk ikatan datif sebenarnya ada satu pihak saja yang akan menyumbang elektron. Tapi kedua-dua atom tadi, kedua-dua ion tadi, ion hidrogen dan amonia tadi akan mencapai susunan elektron yang oktet. Okey, kita tengok pada definisi apa yang dikatakan ikatan datif. Ikatan datif atau ikatan koordinat merupakan sejenis ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dikongsi berasal daripada satu atom sahaja. Okey, datang daripada satu atom sahaja. Kalau sebelum ni kita belajar ikatan kovalen mesti datang daripada atom-atom yang berkongsi tu mesti menyumbang elektron. Tapi ini untuk ikatan datif hanya sebelah pihak saja. Jadi bagaimanakah perkongsian ini berlaku? So kita tengok pembentukan ikatan datif dalam ion hidroksonium. Okey, bagaimana pembentukan ikatan datif dalam ion hidroksonium? Ion hidroksonium ni sebenarnya terbentuk apabila molekul air terikat dengan ion hidrogen. Okey, kita tengok yang pertama. Kata atom oksigen telah mencapai atom oksigen mencapai susunan elektron yang oktet dan atom hidrogen telah mencapai susunan elektron yang duplet. So kalau kita tengok di sini, hidrogen ada oksigen akan ada 2, 4, 6, 8. Okey, dia ada 8 elektron, maksudnya dia telah mencapai susunan elektron yang oktet. Okey, manakala yang dikatakan hidrogen tadi telah mencapai susunan elektron yang duplet. Okey, hidrogen ni saja. So dia ada 2 elektron, dia dah duplet. Okey, kita tengok yang kedua. So dia kata yang kedua ni, ion hidrogen tidak mempunyai elektron dalam petala. So bayangkanlah ada ion hidrogen yang bebas. Okey, dalam molekul air tu ada dalam air ada ion hidrogen yang bebas. So ion hidrogen ni akan terikat dengan molekul air. Bagaimana? So dia kata pasangan elektron yang bebas tidak terlibat. Pasangan elektron bebas tidak terlibat dalam ikatan kovalen. So tadi oksigen yang buat ikatan kovalen dengan hidrogen hanya elektron valence bagi elektron valence bagi oksigen yang membuat ikatan dengan hidrogen hanya yang ini. Okey, 2 ni. Okey, jadi oksigen ada lagi
1, 2, 3, 4. Dia ada 4 lagi elektron yang tidak terikat. So dia kata pasangan elektron bebas tidak terlibat dalam ikatan kovalen di dalam molekul air akan dikongsi dengan ion hidrogen melalui ikatan, pembentukan ikatan datif. Maksudnya yang warna pink ni boleh buat ikatan datif. Okay, sebab apa? Sebab dia bebas, dia tak terikat dengan sesiapa. Tapi yang warna hijau ni dia dah terikat dengan hidrogen. Okay, so kita tengok yang keempat. Okay, di dalam ion hidroksonium, atom oksigen dan semua atom hidrogen masing-masing telah mencapai susunan elektron yang oktet dan duplet. Okey, dan dia akan membentuk ion yang bercharge positif lah. Okey, ini tadi elektron yang bebas tadi. Okey, pasangan elektron bebas ni tadi telah dikongsi dengan ion hidrogen. Sebab ion hidrogen dia tak ada elektron, jadi atom oksigen sahaja yang menyumbang elektron untuk dikongsi. Jadi jadilah ikatan molekul air begini. Okey, kita tengok gambar rajah seterusnya macam mana nak bagi lagi faham. Sorry, tak ada kat sini. Okey, kita tengok contoh lain. Ni ada. Ni tadi dah tunjuk. Okey, yang ni. Ini adalah pembentukan ikatan datif untuk ion amonium. Ion amonium, okay, kalau kita tahu sebelum ni amonia NH3. Ini adalah amonia. Okay, amonium adalah NH4 positif. Ini adalah ion amonium. Ion amonium. Okay, bagaimana ion amonium ni terbentuk daripada amonia, molekul amonia. Okay, so kita tengok contoh yang ini. Kita tengok ni gambar rajahnya. Okay, amonia telah berkongsi elektron. Amonia ni dia ada nitrogen. Nitrogen susunan elektron ni adalah 285. Jadi dia ada 5 elektron valence. Okey, tapi 3 sahaja yang telah dikongsi dengan hidrogen. Okey, yang warna hitam ni. Okey, 1, ini 2, ini 3. Okey, 3 sahaja yang telah dikongsi dengan hidrogen. Maksudnya nitrogen ada lagi sepasang elektron yang bebas. Okey, sepasang elektron bebas ni akan dikongsi dengan ion hidrogen pula. Tadi atom hidrogen membentuk ikatan. Okey, dekat sini dia bentuk ikatan kovalen. Okey, ada ikatan, tak nampak pula. Sekejap saya tukar. Okey, yang ini dia akan membentuk ikatan kovalen. Okey, itulah yang 3 ni ikatan kovalen. Tapi elektron yang bebas ni akan membentuk ikatan datif dengan ion hidrogen, di mana nitrogen akan menyumbang 2 elektron untuk dikongsi. Okey, so dia akan bentuklah kat sini, so dia jadi positif. Alright, so dia kata ikatan datif juga dikenali sebagai ikatan koordinat. Okey, dia juga merupakan sejenis sebatian kovalen, ikatan kovalen. Berlaku perkongsian elektron. Kenapa kovalen? Sebab dia kongsi elektron. Elektron yang dikongsi berasal daripada satu atom sahaja. Berbeza dengan kovalen yang kita belajar sebelum ni. Kalau kovalen mesti sumbangan antara atom-atom terlibat. Tapi datif hanya sebelah pihak saja. Okey, so kalau tak boleh faham lagi, boleh tonton video ni, cari dia punya link ini. Okey, kita teruskan. Okey, dia kata kat sini, jika pautan video yang tersebut tidak berfungsi, awak boleh juga type dekat YouTube, awak type ikatan datif ion amonium dan ikatan datif ozon. Okey, bagaimana ikatan datif antara ion amonium dan ozon terbentuk. Okey, subtopik ni pendek je, tapi ni subtopik baru. Okey, dan tak ada susah pun sebenarnya. Okey, kita tengok apa contoh soalan yang biasa akan ditanya. Apakah perbezaan dengan persamaan ikatan kovalen dan ikatan datif? Okey, kalau ikatan kovalen dan datif ni kedua-duanya melibatkan perkongsian elektron. Okey, kedua-duanya melibatkan perkongsian elektron. Tetapi untuk ikatan kovalen, setiap atom akan menyumbang elektron. Tetapi datif hanya satu atom saja menyumbang elektron. Okey, itu beza ikatan datif dan ikatan kovalen. Okey, kita tengok contoh lain. Okey, soalannya, atom boron yang terdapat dalam sebatian boron trifluorida, sebatian boron trifluorida belum mencapai susunan elektron yang oktet kerana hanya mempunyai 6 elektron valence. Okey, inilah nanti saya tunjuk gambar rajah dia. Bolehkah atom boron membentuk ikatan datif dengan atom nitrogen dalam sebatian amonia? Okey, so yang ini
Okey, yang ini adalah boron tetrafluorida. Boron trifluorida. Okey, ini adalah boron trifluorida. Okey, di mana boron trifluorida ni, boron dia, atom boronnya hanya ada 6 elektron valence. Okey, kalau kita kira kat sini ni 2, 4, 6. So maksudnya dia belum oktet. Okey, dia belum oktet. Boleh tak boron membuat ikatan datif dengan nitrogen dalam amonia? Okey, ini adalah amonia. Okey, yang ini pula adalah molekul amonia. Okey, ini adalah amonia. Okey, amonia ni nitrogennya ada 2 elektron yang bebas. Okey, yang warna hijau ni, okey, yang saya warnakan hijau ni adalah 2 elektron yang bebas. Boleh tak boron buat ikatan datif dengan atom nitrogen daripada amonia? So jawapan dia boleh. Kenapa? Atom nitrogen dalam amonia mempunyai sepasangan elektron yang boleh dikongsi dengan atom boron. Dalam boron trifluorida melalui pembentukan ikatan datif supaya boron dapat mencapai susunan elektron yang stabil. Okey, so di sini boron cuma ada 6 elektron, so belum mencapai susunan elektron yang oktet. Tetapi bila di sini nitrogen ni telah menyumbangkan elektronnya untuk dikongsi bersama-sama boron daripada boron trifluorida. Jadi sekarang ni boron trifluorida, boron dah ada 2, 4, 6, 8. So boron telah mencapai susunan elektron yang oktet. Jadi ini adalah ikatan datif. So kalau saya labelkan, okey, sebenarnya ini adalah 1, 2, 3 ini adalah ikatan kovalen. Okey, ini pun sama. Ini dan ini adalah ikatan kovalen. Okey, tapi yang ini adalah ikatan datif. Okey, so saya harap awak boleh beza ikatan kovalen dan ikatan datif. Okey, ini adalah ikatan datif. Mana warna apa nak letak? Alright. Okey, so ikatan datif antara nitrogen dengan boron daripada 2 molekul berbeza. Okey. So kita tengok contoh latihan di bawah. Okey, kita jawab je lah terus. Okey, antara zarah berikut yang manakah membentuk ikatan datif? Okey, air ni molekul, ion hidrogen dia tak ada elektron. Amonia yang tadi kita dah tengok tu NH3, so ion hidroksonium. Okey, ion hidroksonium telah membuat ikatan datif antara molekul air dan juga ion hidrogen. Tu ikatan datif terbentuk. Okey, rajah 1 menunjukkan sejenis ikatan kimia dalam satu molekul. Okey, ini sebenarnya antara nitrogen dioksida dengan sekejap saya cek balik. Nitrogen dioksida bukan. Nitrogen. Okey, tak apa, kita cek yang mana satu ikatan yang tidak menyumbang elektron. Jadi saya cek baliklah ini molekul apa. Okey, sekarang ni kalau kita tengok yang warna biru ni, okey, ini biru. Okey, biru ni datang daripada atom elektron bagi oksigen. Okey, so dekat sini dia tak ada buat, tidak menyumbang elektron untuk dikongsi, hanya nitrogen elektron di warna hitam ni yang menyumbang elektron untuk dikongsi. Jadi kita tahu Z ini mesti ikatan datif. Okey, untuk Y, pasangan elektron ni dikongsi oleh 2 atom berbeza dan kedua-dua atom ni telah menyumbang elektron. Jadi ini adalah Y adalah ikatan kovalen. Okey, untuk X pun sama juga, ada sepasang elektron yang berbeza. Warna dia ni kita nampak hidrogen sumbang elektron, oksigen juga sumbang elektron, maka X juga adalah ikatan kovalen. Okey, X dan Y adalah ikatan kovalen. Okey, jadi kita tengok jawapan. X kovalen, Y kovalen, Z adalah datif. Jadi jawapannya Z datif. Mana boleh buat ion?
So jawapan dia adalah B. Salah. Okey, ini adalah D dan ini adalah B. Okey. Dan soalan struktur terangkan pembentukan ikatan datif dalam molekul Al2Cl6. Okey, Al2Cl6. Okey, dia ada dua molekul. Sebenarnya datang daripada AlCl3 tambah dengan AlCl3. Ada dua molekul dan dia akan membentuk seperti ini. Okey, so ikatan datif antara klorin dengan aluminium. Okey. So kalau kita tengok aluminium ni elektron valence dia 1 2 3, dia baru ada 3 elektron. Okey, 4 5 6. Okey, ni ada 2 4 6. So aluminium cuma ada 6 elektron pada petala terluar dia. Okey, dia belum oktet. Okey, di sini pula klorin dia ada 2 4 6 8. So dia dah oktet. Jadi ini dia akan kongsikan, dia akan sumbangkan 2 elektron. So dia jadilah seperti ini. Okey, so ini adalah ikatan datif. Okey, ni dia level tinggi sikit lah. Alright, so itu sahaja untuk ikatan datif.